أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sambungan pada semat solat Jumaat yang telah lalu, iaitu berhubung dengan kaedah melaksanakan sembahyang Jumaat. Ya. Jadi yang terlalu dinyatakan hadis menerangkan fadilat-fadilat kita datang ke masjid lebih awal, yang dinyatakan kalau kita datang pada awal pertama, kita akan sekurang-kurangnya kita mengkorbankan seekor unta. Kalau kita datang masa kedua, kita seolah-olah kita mengkorbankan seekor lembu atau sapi. Yang ketiga, kalau kita datang masa yang ketiga, seolah-olah kita mengkorbankan seekor kambing atau biri-biri. Yang keempat, kalau kita datang masa yang keempat, kita seolah-olah menyembelih seekor ayam jantan, ya, ad-dujaj. Kalau yang kelima, masa kelima, itulah makruh, seolah-olah kita iaitu mensedekahkan, ya, pahala seperti, iaitu seperti sebiji telur ayam. Jadi maka kita nak berlomba-lomba, ya, dinyatakan sini. Dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, kita datang keluar tu, imam tu dah naik atas mimbar, maknanya sudah dilakukan azan yang kedua. Bila azan kedua dah dilaungkan oleh Bilal, maka imam akan naik ke atas mimbar, ya. Maka putuskanlah segala doa. Maka putuskanlah segala doa dan perkataan, dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan. Maknanya imam naik ke mimbar, dia akan melakukan, Bilal akan melakukan azan yang kedua. Itu azan kedua. Ya. Bila Bilal melakukan azan kedua, maka kita kena menumpukan. Kalau kita nak baca Quran ketika itu, kita nak baca Quran, berhenti. Lebih afdal mendengar azan. Kita duduk iktikaf. Kalau kita sampai ke masjid ketika itu, imam dah naik ke atas mimbar, kita kena azan dilakukan itu, kena kita stop berdiri, jangan sembahyang dulu. Ya, jangan sembahyang dulu. Maknanya sembahyang qobliyah zuhur ketika itu, qobliyah Jumaat ketika itu, jangan imam naik ke atas mimbar, azan dilakukan, jangan kita sembahyang dulu. Selesaikan azan. Ya. Itu caranya atau kaedahnya. Dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian dan tinggalkan percakapan sama sekali. Kerana disebutkan di dalam hadis, innaman qala li sahibihi wal imamu yahbutu ansit faqad la'a faqad lagha, ya, faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Maknanya apabila azan dilakukan, kemudian diikuti dengan membaca khutbah yang pertama, ketika itu jangan bercakap. Jangan, walaupun kita tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kita lakukan paman lagha jum'atalah, maka sia-sia. Jumaat kita datang ke masjid, tak ada datang satu sen pun tak dapat. Zero. Zero. Tak ada. Jadi kita kena ingat, hari Jumaat itu kena jaga, Sayyidul Ayyam. Sebab itu kita kena jaga. Siapa-siapa yang berkata bagi kawannya ketika khutbah, sedang membaca khutbah, diamlah olehmu, pun tak boleh. Diam, tak boleh. Ya, macam mana gaya dia? Cubit dia. Cubit dia. Ataupun ambil benda kita ketuk dia. Tak apa.
Jangan guna suara. Jangan guna suara. Diam. Pamalaga. Sia-sia Jumaat tu. Dia ada. Maka orang yang itu telah sia-sia amalan. Dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala satu pun dalam Jumaat itu. Kalau ada orang bercakap, orang sedang bersembang, ya, kalau dia budak bolehlah kita bagi nasihat ataupun kita baling dengan apa benda, faham? Itu pakai isyarat. Tapi yang sembang ini dah rambutnya dah luntur, janggutnya dah putih macam berlian, apa nak ditegur lagi? Jadi kena fahamlah. Bila hari Jumaat itu, bila khutbah dilakukan, azan dilakukan, kita kena senyap. Kalau baca Quran pun kena berhenti. Utamakan yang itu. Baik. Kalau tidak, larang. Kita dilarang mengatakan diam pun tak boleh. Kerana perkataan diamlah kamu pun tak boleh. Dikira satu percakapan. Dan sebaik-baiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja, bukan dengan perkataan isyarat. Mana ya? Kalau payah tu tampuk je tak. Kasar pula tak. Tak faham. Nak pergi sembahyang Jumaat tu kena faham lah. Ini tak. Sampai ke masjid pun nak bersembang lebih pula. Itu nama nafsu. Ini kena jaga. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan di atas. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca, iaitu dulu surah Al-Fatihah 7 kali, surah Ikhlas 7 kali, surah Falaq 7 kali, dan surah Nas 7 kali. Kerana yang demikian itu akan memelihara engkau dari gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan, dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Setelah itu bacalah oleh akan doa. Ni. Ya, ingat ya. Pesanan sama untuk saya. Surah Fatihah 7 kali. Ya. Surah Ikhlas 7 kali. Surah Falaq 7 kali. Surah Nas 7 kali. Selepas kita selesai kita menunaikan solat Jumaat, ya, 7 kali. Kemudian baca doa. Apa? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimun ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha mencipta akan segala makhluk, dan yang membalikannya, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintai. Kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram, dan anugerahlah kepadaku akan taat padamu, bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan kena kelebihan orang lain. Setelah sembahyang Jumaat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 atau 4 kali, ya, atau 6 kali. Boleh kita sembahyang lepas Jumaat itu 2 kali, 2 rakaat dah. Lepas tu tambah lagi salam, 2 rakaat lagi, 4 dah. Habis salam bang naik bagi 2 rakaat lagi, jadi 6 kali. Perbuatan yang demikian itu
2 rakaat sekali salam. Yang diriwayatkan yang demikian itu daripada baginda Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar, dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa. Kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sepanjang hari Jumaat, maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi hari Jumaat itu kita datang ada berapa masa? Ingat tadi ada 5 masa. Masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima. Ya. Kemudian dalam Jumaat itu pula kita banyakkanlah melakukan doa. Membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan ya amalan kita tidak lara. Jadi itulah panduan-panduan, insya-Allah kita sama akan datang. Panduan-panduan dalam melaksanakan sembahyang Jumaat Sayyidul Ayyam. Ya. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Halaqah ni majlis yang tidak berfaedah. Ataupun majlis tukang-tukang cerita. Bahkan hendaklah kau hadir di dalam majlis itu majlis ilmu yang bermanfaat. Seperti menambah ilmu. Apa dia majlis? Kita duduk sementara tunggu azan, ada tazkirah Jumaat. Itu nama tazkirah yang bermanfaat. Takut kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggambarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, maka dikatakan di sini, jahillah daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita kena cari ilmu yang bermanfaat. Datang ikut ke dakwah. Malam hari Jumaat sekarang dah dibolehkan, walau PKP dibenarkan hari Jumaat mengadakan tazkirah. Mana tazkirah? Memperingat. Memperingat. Ya. Maknanya orang bagi tazkirah itu untuk mengingati kita lah. Ya, panduan-panduan, banyak perkara-perkara. Ya, untuk kongsikan. Mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurang saya mohon maaf Allah Ta'ala. Aku liquli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.